محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada bulan Rabiul Awal ini, kita berada pada 2 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat peluang untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda. Kita beroleh peluang untuk membaca sedikit sebanyak sirah perjalanan hidup baginda. Dan pada bulan Rabiul Awal ini, moga-moga kita ada semangat untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah pada kali ini tajuk yang diberikan kepada saya adalah berkenaan tentang integriti dan juga keberkatan rezeki. Integriti dan keberkatan rezeki. Lalu saya nak mula dengan kisah dulu. Sebuah kisah yang pernah berlaku kepada Nu'man bin Bashir rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Tapi mungkin kalau kita sebut Imam Nu'man, tak ada orang kenal. Tapi nama beliau dikenali dengan panggilan Abu Hanifah. Abu Hanifah. Namanya adalah Nu'man. Dan orang Arab memang begitu. Mereka punya gelaran lebih terkenal daripada nama asal. Macam Abu Bakar, itu bukan nama asal dia. Abu Hurairah, bukan nama asal dia. Maka orang Arab dia memang suka dipanggil dengan gelaran berbanding daripada nama asal. Kita kalau orang panggil kita gelaran, kita marah. Kita lebih suka orang panggil kita nama asal. Tetapi bangsa Arab, mereka anggap kemuliaan kalaulah dipanggil dengan kunyah, dipanggil dengan gelaran berbanding nama asal. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah, ataupun namanya adalah Nu'man, maka beliau pernah didatangi oleh seseorang mengadu berkenaan tentang dhiqil hal, kehidupan dia yang sempit. Dia mengadu hidup dia susah. Dia mengadu macam-macam jenis masalah. Dia kata itu tak cukup, ini tak cukup, pendapatan ada, kerja ada dan sebagainya. Maka macam-macam masalah dia mengadu kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Abu Hanifah ni kategori dalam tabi'in, sebab beliau sempat bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi SAW. Berbeza dengan Imam Syafi'i, imam kita Muhammad bin Idris, yang mana datang kemudian, tak sempat bertemu dengan mana-mana sahabat. Maka Imam Abu Hanifah antara ulama fiqh yang awal yang menetap di Kufah. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pun bertanya, berapa banyak gaji dia? Gaji dia berapa banyak? Maka dia pun sebut gaji dia lebih kurang 5 dirham. 5 dirham. 5 dirham ni taklah banyak. Cumanya zaman dulu pembayaran tak banyak. Zaman dulu kalau kita tengok elektrik pun tak ada nak kena bayar. Kita nak kena bayar elektrik kadang-kala 2-300
tak adalah 300, rasa lebih kadang-kala. Orang yang pakai aircon 24 jam, kadang-kala 400, 500. Lalu zaman kita sebab macam-macam yang perlu untuk dibayar. Zaman dulu air percuma, zaman kita air pun perlu dibayar kerana kemudahan-kemudahan yang disediakan. Maka dia pun kata gaji dia lebih kurang 50 dirham. Senang kata, bahasa mudah dia adalah katakanlah RM500. Maka dia pun kata gaji dia adalah RM500. Maka bila Imam Abu Hanifah dengar orang ni mengadu tentang masalah rezeki, lalu selalunya kita akan kata, oh kalau macam tu tak cukup, pergilah berniaga, pergilah buat tu buat ni, tambah tu tambah ni, tambah kerja ke apa. Itu orang biasa punya idea, punya pandangan. Tapi Imam Abu Hanifah ni pelik. Apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah kata jumpa dengan bos, minta kurangkan gaji 1 dirham. Dia sekarang ni dapat 5 dirham. Senang kata kita tukarkan kepada ringgit, RM500 dia dapat. Maka Imam Abu Hanifah kata jumpa dengan bos bukan minta naik gaji, padahal tak cukup. Padahal berada dalam kesempitan hidup. Dia kata jumpa dengan bos minta kurang kepada RM400 je. Minta kurang RM400. Maka orang ni terkejut. Tapi kerana dia percaya kepada kata-kata Imam Abu Hanifah, maka dia pun jumpa dengan bos dia, majikan dia. Dia pun kata, bos, saya ni Imam Abu Hanifah kata begini, tolong kurangkan gaji. Ada tak di antara tuan-tuan, akak-akak yang sedia? Kurangkan gaji. Setiap daripada kita nak gaji lebih, termasuklah saya. Tetapi dia kata dengan bos dia kurangkan gaji, maka bos dia pun, sebab Imam Abu Hanifah memang terkenal pada zaman tersebut. Kita yang jauh daripada zaman beliau pun, kita tahu siapa Imam Abu Hanifah. Apatah lagi pada zaman beliau, beliau merupakan seorang imam yang terkenal, ulama yang terkenal. Maka bos dia pun kata syukur, Alhamdulillah, kurang sikit. Maka bos dia pun bagi 400. Maka lelaki ini menjalani hidup dengan RM400. RM400, 4 dirham. Namun masih tak cukup. Maka ada macam-macam isu, ada macam-macam kesempitan hidup, ada macam-macam masalah. Maka dijumpa balik dengan Imam Abu Hanifah. Maka dia kata, wahai Imam Abu Hanifah, masih lagi tak cukup, maka bantu aku. Apa yang patut aku buat? Maka kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, oh macam tu, minta kurang lagi 3 dirham. Minta kurang lagi, jumpa dengan bos, jumpa dengan tuan, jumpa dengan majikan, minta dia kurang lagi kepada RM300 ataupun 3 dirham. Maka lelaki ni pun patuh, dia pun taat, dia percayakan kepada Imam Abu Hanifah. Maka dia pun berkata dengan majikan dia, wahai bos, Imam Abu Hanifah kata kurangkan lagi gaji saya kepada RM300. Maka dia pun hidup dengan RM300 dan Masya Allah Tabarakallah. Ini sekadar cerita. Jangan pula tuan-tuan pergi minta kurang gaji, nanti jangan jumpa saya. Ini sekadar cerita. Saya tak adalah bagi saranan, okey Kak Suzy kurangkan gaji sebab dah dengar cerita Imam Abu Hanifah ni, maka tak ada. Ataupun Abang Reza, tak ada. Ini sekadar cerita yang mana kita nak belajar sesuatu daripada cerita ini. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka lelaki ni bila gaji dia RM300 ataupun 3 dirham, dan dia tak jumpa dah Imam Abu Hanifah. Dia tak jumpa. Maka salah seorang anak murid Imam Abu Hanifah telah berjumpa dengan lelaki. Dia kata, pakcik kan yang selalu datang jumpa Imam Abu Hanifah, mengadu tentang dikul ma'ash, kesempitan hidup, tentang masalah rezeki tak cukup, tentang itu dan ini. Kenapa dah lama tak nampak pakcik? Kenapa lama tak datang ke kelas? Dan itu pun biasa. Kita kadang-kala bila kita susah, maka kadang-kala kita selalulah datang ke masjid, datang ke surau, datang ke majlis ilmu. Tapi kadang-kala ada sebahagian orang, bukan tuan-tuan, ini dekat tempat lain, kadang-kala bila Allah uji dengan kesenangan, maka dia pun kurang datang ke masjid, datang ke surau, kurang menghadiri kelas yang dia biasa hadir. Maka pakcik ni pun sama, dia tak datang dah. Bila dia dah senang, dia tak datang jumpa dah dengan Imam Abu Hanifah. Maka anak murid dia pun bertanya, kenapa dah lama tak datang ziarah Imam Abu Hanifah, wahai pakcik? Maka dia pun kata, Alhamdulillah sekarang ni hidup saya bagus. Dengan 3 dirham, RM300, hidup saya sangat bagus. Semuanya cukup. Allah bagi keberkatan, Allah bagi segalanya.
Maka dalam kisah ini disebut fata'ajjabat tilmiz. Maka anak murid Imam Abu Hanifah ni pelik. Pelik betul. Imam Abu Hanifah punya idea bukan minta tambah pendapatan ataupun tambah gaji, tetapi dia punya saranan adalah minta kurang gaji. Minta kurang gaji. Dan lelaki ni pun happy. Dia kata hidup dia dah cukup, hidup dia dah lengkap, hidup dia dengan berkat. Maka anak murid ni pun jumpa dengan Imam Abu Hanifah, nak tanya apakah solusi yang Imam Abu Hanifah bagi yang kalaulah ikut logik maka akal tak boleh terima. Kita kalaulah contoh ada orang tanya, "Ustaz, apa keberkatan rezeki?" Tiba-tiba ustaz tu kata keberkatan rezeki adalah minta kurang gaji. Viral silap-silap. Apa gila ke tak ustaz ni kata macam tu, orang tak cukup, ekonomi teruk, zaman susah, beras mahal, semuanya. Ustaz ni punya solusi adalah suruh minta kurang gaji. Viral, orang akan kecam. Maka Imam Abu Hanifah pun tersenyum. Dia kata dengan anak murid dia, bila orang tersebut datang jumpa dengan aku, maka aku tengok daripada sudut perwatakan dia, dia adalah orang yang baik. Selalunya antara sebab hilangnya keberkatan adalah maksiat. Itu adalah sebab yang utama. Bila kita langgar perintah Allah, maka Allah akan tarik keberkatan rezeki. Tapi pakcik ni tak ada masalah. Kata Imam Abu Hanifah, aku nampak tanda-tanda dia adalah seorang yang baik. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah ada sebut firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan barang siapa yang berpaling daripada mengingati Allah, maksudnya dia langgar perintah Allah, dia buat maksiat, dia tak ikut perintah Allah, maka antara musibah yang mula-mula Allah bagi kepadanya ma'isyatan dhanka. Apakah ma'isyatan dhanka? Dhanka ini bermaksud kesempitan hidup. Itu adalah automatik. Bila manusia itu dia langgar je perintah Allah, Allah bagi dia kesempitan hidup. Dan kata para ulama, kesempitan hidup bukanlah maksudnya Allah jadikan dia papa ke dana. Ada orang pendapatan dia masih sama, ada orang segalanya semua sama, tetapi kesempitan hidup, hati dan jiwanya tak tenang. Dia balik ke rumah ada masalah, dekat tempat kerja dia menghadapi masalah, hatinya tak tenang, tak ada keberkatan. Ini adalah antara kerana maksiat yang dilakukan. Tapi kata Imam Abu Hanifah, orang ni tak ada masalah tu. Bila aku lihat pada riak wajah dia, bila aku lihat pada ibadah dia, dia adalah seorang yang jaga ibadah. Maka kata Imam Abu Hanifah, aku tahu, maka masalah dia bukanlah kerana dia langgar perintah Allah, tapi masalahnya adalah dekat tempat kerja dia. Apakah masalah dekat tempat kerja dia? Dia mendapat bayaran yang tak setimpal dengan apa yang dia bagi untuk bayaran tersebut. Apakah maksud Imam Abu Hanifah? Maksudnya dia dibayar 5 dirham ataupun RM500, mungkin kerana dia perlu bekerja 5 jam sehari, contoh 5 jam sehari, tapi dia tak buat kerja tersebut, dia tak selesaikan tanggungjawab dia, maka duit yang dia dapat adalah tak setimpal dengan apa yang patut dia berikan. Dan itulah sebenarnya tajuk kita yang sebenarnya saya rasa bersesuaian, iaitu integriti. Saya sebut betul ke? Integriti. Saya minta maaf lah, saya ni taklah pandai bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sebagainya. Integriti. Lalu integriti dan keberkatan dalam rezeki. Maka daripada kisah Imam Abu Hanifah tadi, seseorang itu dia boleh bagus ibadah dia boleh bagus amalan dia boleh bagus serba-serbi dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalaulah dia ada isu kadang-kala dalam pekerjaan dia pun menjadi asbab Allah tarik seketika keberkatan. Allah tarik keberkatan yang ada pada rezeki. Sebab itu kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, apabila aku tengok dia tidak ada masalah pada ibadah dia, maka aku tahu masalah terletak pada apa yang dia dapat, iaitu dia tidak melakukan kerja yang sepatutnya dengan apa yang dia dapat.
maka Allah tarik keberkatan dan Allah tidak berikan keberkatan. Walaupun dia dapat sama 5 dirham tetapi tak ada keberkatan. Tapi bila dikurangkan bayaran dia hanya kepada 3 dirham, menjadi cukup segala keperluan dia. Inilah mukaddimah kepada tajuk kita, integriti dan keberkatan rezeki. Maka apakah itu integriti dalam Islam? Ada tak Nabi SAW sebut tentang integriti? Maka kalaulah perkataan integriti tu Nabi tak pernah sebut, sebab dia bukan bahasa Arab. Saya pun celaru lidah nak sebut integriti. Integriti. Tapi dalam hadis Nabi ada sebut sesuatu yang serupa yang dikenali sebagai itqan. Itqan. Sama-sama sebut. Tengok lidah akak-akak dan abang-abang terkelat tak macam saya sebut integriti. Itqan. Itqan. Lalu kalaulah kita search dalam hadis tentang itqan, maka keluar. Maka Nabi SAW ada sebut tentang itqan. Itqan ada, dan itqan itulah yang diterjemahkan sebagai integriti, sebagai amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang diberi. Maka dalam hadis Nabi SAW ada sebut. Maka kita nak lihat dulu 2 hadis yang Nabi SAW sebut dan 1 ayat Al-Quran yang kita akan kongsikan kemudian. Maka dalam hadis baginda Nabi SAW ada bersabda, sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah isteri Nabi. Maka Aisyah adalah antara sahabat-sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab Aisyah ini dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Maka dia tak sibuk seperti isteri-isteri Nabi yang lain dalam perlu menjaga keluarga. Dan dalam masa yang sama dia hidup lama selepas kewafatan Nabi SAW. Lebih kurang 40 tahun dia hidup selepas kewafatan Nabi. Maka sebab itu hadis-hadis Aisyah sampai banyak kepada kita berbanding daripada isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Maka hadis ini kata para ulama ada disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat dan juga Imam Baihaqi dalam kitab beliau yang terkenal cabang-cabang iman ataupun syu'abul iman, di mana Aisyah menyebut bahawa Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, yuhibbu, amat suka, amat mencintai, amat sayang, idza amila ahadukum amala, apabila salah seorang daripada kamu melakukan sesuatu pekerjaan, an yutqinah, maka dia melakukan dengan itqan. Allah suka. Allah suka bila seseorang tu buat kerja, dia menjalankan tugas dia, dia menjalankan tanggungjawab dia, maka dia melakukan dengan itqan. Apakah maksud itqan? Maka sebahagian para ulama terjemahkan sebagai integriti, sebahagian para ulama menterjemahkan sebagai dengan penuh amanah, sebahagian ulama terjemahkan dengan bersungguh-sungguh. Itqan maksudnya dia buat bersungguh-sungguh. Macam contoh saya punya jemputan adalah pukul 1. Kalaulah pukul 1 saya tak sampai, maka bererti saya tak itqan dalam menjalankan tugasan saya. Sebab tugasan saya pukul 1. Sebab itu tadi saya tengok jam 12.59, maka saya dah duduk. Tapi sengaja saya tak mula sebab dia kata pukul 1. Kalaulah mula 12.59, maka tak tepati masa juga. Maka kita tepat pukul 1 tadi kita mula. Maka itu adalah tanggungjawab saya, bahawa perlu melakukan sesuatu dengan itqan. Dan sebab itu 1.45 kita habis. Walaupun mungkin hadis cerita tak habis, sebab waktunya sampai 1.45. So kadang-kadang tuan-tuan pun ada urusan yang lain, pelbagai perkara yang lain. Maka apakah itqan? Nabi SAW dah sebut dalam hadis, Allah suka, Allah cinta, Allah sayang seseorang itu bila dia melakukan tugasan, melakukan kerja dengan itqan. Apakah maksud itqan? Bersungguh-sungguh menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya, dan kemudian dia melakukan dengan integriti. Sebab itu kita nampak Nabi SAW tegur pada sahabat yang tidak beramanah dalam tanggungjawab. Nabi SAW tegur.
Bahkan Nabi SAW ingatkan kepada panglima-panglima yang Nabi lantik dalam peperangan. Sabda Nabi SAW, selalunya bila Nabi nak hantar ketua untuk memimpin sesuatu pasukan, sama ada besar ataupun kecil, Nabi panggil mereka dulu. Ada nasihat yang Nabi bagi secara terbuka, tapi ada nasihat yang Nabi panggil dulu ketua-ketua ni. Maka dalam hadis riwayat Muslim dinukilkan apa nasihat yang Nabi bagi. Maka antara nasihat pertama yang Nabi bagi kepada ketua-ketua adalah bertakwa kepada Allah. Sebab itu adalah kekuatan untuk kita melakukan apa-apa. Kadang-kala kita ada ilmu banyak, kita tahu benda ni kena buat. Kenapa kita tak boleh buat? Kerana kurangnya iman dan takwa. Kadang-kala kita tahu benda ni salah, tak boleh buat. Tetapi kenapa kita masih langgar? Sebab kurangnya iman dan takwa. Maka sebab itu bila Nabi dah lantik mana-mana ketua, Nabi SAW panggil mereka dulu. Nasihat yang pertama adalah Nabi suruh mereka ada takwa. Dan yang kedua, Nabi SAW suruh mereka berlaku baik dengan orang bawahan mereka. Maka itu nasihat yang kedua. Dan yang ketiga, barulah datang nasihat agar mereka jangan melakukan ghadar. Apakah ghadar? Mengkhianati amanah yang diberi, mengkhianati tanggungjawab yang diberi, khianat. Maka Nabi tak suka. Bahkan Nabi SAW tak suka dengan khianat. Nabi SAW selalu sebut, barang siapa yang melakukan khianat, apapun khianat, dalam apapun, dalam amanah yang diberi, dalam pekerjaan, dalam tugasan, dalam rumah tangga, sesiapa yang melakukan khianat, sabda Nabi SAW, yurfa'u lahu yawmal qiyamah, dalam hadis Muslim, Allah akan tinggikan untuknya satu bendera pada hari kiamat. Akan ada bendera. Lagi tinggi khianat dia, lagi tinggi bendera tersebut Allah akan letak. Dan tahu tak Allah letak bendera tu kat mana? Dalam hadis Nabi sebut, Allah letakkan bendera tersebut dekat punggung dia. Dia dihina dengan begitu teruk kerana pengkhianatan yang dibuat di dunia. Orang dah percaya kepadanya, dia mengkhianati. Dalam rumah tangga diberikan kepercayaan, dia mengkhianati. Dalam tugasan diberikan kepercayaan, dia khianati. Maka orang yang khianat Nabi SAW tidak suka. Maka sabda Nabi SAW, orang yang khianat akan diletakkan bendera pengkhianatan pada punggungnya. Lagi besar pengkhianatan, lagi tinggi bendera tersebut. Bukan sekadar itu, akan ada malaikat yang menyeru, tengok, inilah fulan bin fulan pengkhianat, inilah orang fulan bin fulan pengkhianat. Maka dia akan dimalukan di padang mahsyar. Maka sebab itu Nabi SAW tidak menyukai orang yang tidak itqan dalam tugasan dan dalam pekerjaan dia. Maka ini adalah integriti. Dan sebenarnya ia membawa keberkatan di dalam rezeki. Begitu juga hadis yang kedua yang kita nak kongsikan berkenaan tentang itqan, berkenaan tentang integriti. Maka hadis ini adalah daripada Sunan Al-Baihaqi, yang mana juga dalam kitab Syu'abul Iman. Maka baginda Nabi SAW telah bersabda, walakinallaha yuhibbu minal amil idza amila an yuhsina. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka apabila seseorang itu dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia buat dengan ihsan, dia buat dengan sebaik mungkin. Dan kata para ulama rahimahullahu ta'ala, sebenarnya latihan dia dah ada dalam Islam. Apakah latihan dalam Islam? Adalah dengan solat kita. Solat kita. Maka sebab itu dalam solat kita, kita dah diajar untuk fokus, yang dipanggil khusyuk. Maka kalaulah seseorang itu solat tak fokus, tak khusyuk, maka dia tak dapat pahala. Dia tak perlu qada. Kalaulah dia cukup rukun, tanggungjawab dia selesai, tak perlu qada, tapi tak dapat pahala kalaulah dia tak fokus dalam solat dia. Maka sebab itu dalam solat kita diajar untuk fokus seawal daripada takbiratul ihram. Bila kita sebut Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita dah ada niat dah kita nak solat apa. Kita dah tahu dah kita nak solat zuhur berapa rakaat, makmum ke imam ataupun apa. Kita dah fokus dalam ibadah yang kita nak buat. Bila kita dah angkat takbiratul ihram,
kita dah tahu yang kita kena membuat ikrar pengakuan, maka kita pun baca doa iftitah. Dalam doa iftitah kita dah membuat pengakuan, inna salati, salatku ini, wa nusuki, ibadahku ini, bahkan bukan sekadar ibadah dan solat, wa mahyaya, hidup dan matiku, lillah, adalah untuk Allah. Maka kita dah diajar fokus dalam solat. Maka dalam solat kita disuruh mata kita tengok mana? Tengok bawah. Kita tak digalakkan untuk tengok kiri kanan. Ke tuan-tuan ada nampak orang solat, dia tengok kiri kanan, dia pun lambai. Batal tak solat kalau macam tu? Tak batal. Tak batal, tapi orang akan kata, dia ni solat ke tak? Sebab masyarakat tahu kalau tak fokus dalam solat, bererti tak solat. Maka kalaulah kita pandang kiri kanan, maka tak batal solat selagi mana dada kita menghadap kiblat. Tapi masyarakat akan anggap, ini tak solat. Sebab dia tak fokus, dia tak bersungguh-sungguh, dia tak itqan dalam ibadah dia. Begitu juga kalaulah kita angkat tangan lambai orang, tak batal solat. Kalaulah pergerakan yang kecil, tetapi orang dah tahu, dia ni solat main-main, dia tak fokus, tak itqan, maka sebenarnya solat adalah tempat Allah tarbiyah kita 5 waktu sehari. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, juz yang ke-20, dalam juz yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna salah, sesungguhnya orang yang jaga betul-betul solat dia, tanha, maka solat dia akan mencegah dia, anil fahsya, daripada perbuatan buruk, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan salah. Maka sebab itu apabila ada orang mengadu kepada Abdullah bin Abbas, yang mana ada orang ni solat tapi buat maksiat, maka Abdullah bin Abbas sebut, kalaulah dia solat betul-betul, maka solat dia lama-lama akan mencegah dia daripada maksiat. Tapi kalaulah dia dah bertahun-tahun solat, tetap tak tinggal maksiat, bererti solat dia tak sempurna. Solat dia tak menjadi solusi, tak menjadi penyelesaian. Maka sebab itu Islam amat menitik beratkan, bila buat sesuatu, maka perlu buat dengan itqan, perlu buat dengan integriti, perlu buat dengan sebaik mungkin. Dalam ibadah, sebenarnya Allah dah bimbing kita. Sebab itu kalaulah ada orang solat sebelum waktu, sah tak solat dia? 1 minit je sebelum waktu, 1 minit, sah tak solat dia? 1 minit je kot. Takkan Allah nak berkira dia solat bagus, tapi 1 minit sebelum waktu dia solat. Adakah Allah terima solat dia? Allah tak terima. Allah tak terima. Kecuali ada satu pandangan Imam Ahmad khas untuk solat Jumaat. Solat Jumaat pun untuk khutbah dulu. Imam Ahmad kata, untuk solat Jumaat, khutbah boleh dibuat sebelum masuk waktu. Dan pandangan ni banyak dipegang untuk orang yang tinggal dekat luar negara. Orang yang tinggal dekat luar negara, kesian dorang. Dorang nak solat Jumaat pun susah, sebab mereka punya waktu break sangat ketat, dan mereka datang daripada tempat-tempat yang jauh. Maka pernah ketika berada di New Zealand, saya tanya dengan penduduk situ, bukan dekat Auckland, dekat bandar kecil, nama dia Invercargill. Saya tanya, kenapa penduduk sini solat solat Jumaat, khutbah sebelum waktu? Maka dia pun kata, memang tak boleh imam, memang tak boleh ustaz. Sebab kalaulah kami mulakan khutbah lepas waktu, kami tak sempat nak balik ke pejabat sebelum berakhirnya waktu break. Maka memang kena sebelum waktu, dan mereka ikut pandangan Imam Ahmad. Dan sama juga macam kat Mekah Madinah. Mekah Madinah azan Jumaat tu, kalau kita tengok betul-betul hari Jumaat punya azan, dia azan sebelum waktu, dia bukan lepas waktu. Sebab itu kalau kita tak berhati-hati, kita solat qabliyah Jumaat belum masuk waktu zuhur lagi. Bilakah masuknya waktu zuhur? Bila imam naik khutbah dekat Mekah Madinah, itu baru masuk waktu zuhur. Dia azan sebelum waktu hanya untuk hari Jumaat, mengikut pandangan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi kita yang lain ni, boleh tak kalau saya solat zuhur 1 rakaat sebelum waktu? Maka Allah tak terima. Boleh tak saya mula angkat takbir solat zuhur bila habis dah waktu, walaupun 30 saat baru habis? Adakah sah? Maka Allah tak terima. Kerana Allah nakkan kita buat dengan betul, itqan. Solat ada waktu dia, ada cara dia, ada fokus dia, ada amalan dia. Sebab itu Al-Quran mengajar kepada kita, orang yang solat betul-betul, maka akan betul hidup dia. Orang yang solat tak betul,
maka tak sempurna hidup dia. Dan inilah juga pesanan Nabi SAW, bahawa perkara pertama yang Allah mula soal pada hari kiamat adalah tentang solat. Benda yang mula-mula audit Allah, kan kita kalau audit kita benda lain, audit Allah dahlah kalau kita jumpa Allah seorang-seorang, tuan-tuan, seorang-seorang. Dalam hadis Nabi sebut, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tak adalah kita nak kata Allah, aku nak bawa mak ayah aku nanti tolong, tak boleh, seorang-seorang. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, seorang-seorang. Kita berdiri depan hakim dekat mahkamah pun kita dah takut dijatuhkan hukuman. Kita berdiri dekat penguat kuasa, contohnya LHDN ke SPRM pun kita dah takut bila kena soal. Bayangkan Allah yang soal kita. Dan apakah soalan yang pertama? Tentang itqan tadi, adalah solat. Sabda Nabi, orang yang solat dia lulus, fa in saluhat saluha sairu amalih, semua amalan yang lain lulus. Okey, solat dia bagus, dia solat pada awal waktu, dia solat dengan bagus, tak ada qada, tak ada miss. Okey, next, orang lain, amalan lain Allah tak tanya. Wa in fasadat, namun kalaulah solat dia masalah, dia solat kadang-kala kalau subuh gajah orang panggil. Tak tahu kenapa orang panggil subuh gajah. Adakah gajah memang solat subuh waktu tu? Tapi maksudnya dia solat subuh gajah. Ataupun dia solat zuhur bukan pada waktu dia. Ataupun dia solat asar bukan pada waktu dia. Maka sabda Nabi, kalaulah seseorang itu ada masalah pada solat dia, maka amalan yang lain pun akan ada masalah. Allah akan tanya dengan detail setiap masalah, setiap amalan dia. Maka sebab itu bagaimanakah kita nak beroleh itqan? Adalah dengan kita jaga solat kita sebaik mungkin. Sebab itu tuan-tuan, akak-akak yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah, kalaulah tanya kepada saya, apakah amalan yang kita kena jaga dan keluarga kita kena jaga? Adalah solat sebenarnya. Solat. Kita jaga solat, ujian tu taklah kata tak ada, sebab hidup ni memang ada ujian. Tapi kalaulah kita betul-betul jaga solat, terutamanya awal waktu, sebab itulah solat Nabi semuanya awal waktu. Kalau kita jaga solat awal waktu, sebaik-baiknya kalau kita mampu berjemaah, sebaik-baiknya kalau kita mampu di rumah Allah, maka insya-Allah hidup kita akan taklah kata tak ada ujian, tapi kita akan lebih tenang menghadapi ujian bila ada. Dan lama kelamaan kita boleh tinggalkan amalan-amalan buruk yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Maka bila kita sebut tentang itqan, kata para ulama adalah kita tengok solat seseorang itu bagaimana. Dan kalaulah solat seseorang itu dia masih solat tapi dia masih buat maksiat, bererti solat dia tak sempurna, bererti solat dia tidak sempurna. Kemudian berkenaan tentang keberkatan rezeki. Maka berkenaan tentang keberkatan rezeki ini, kita nak sharekan beberapa hadis Nabi SAW pada apa yang patut kita buat setiap kali kita nak keluar bekerja. Sebab kadang-kala bila kita nak bekerja, kita nak berniaga, kalaulah tak ada niat yang menjadi pengikat, maka kadang-kala menjadi kita lesu, kita tak bersemangat dan sebagainya. Maka sebab itu baginda Nabi SAW mengajarkan ada niat-niat yang seseorang itu perlu ada setiap kali dia nak keluar bekerja. Ada 3 niat yang Nabi SAW ajar. Sebab kita kena ingat hadis yang pertama yang ada dalam Sahih Bukhari, hadis yang pertama yang ada dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, bahkan kebanyakan hadis para ulama letakkan itu hadis yang pertama. Apakah hadis yang pertama? Adalah niat. Niat adalah penentu ke mana hala tuju kita buat sesuatu. Niat. Maka seseorang itu kalaulah niat dia baik, insya-Allah baik segala aspek kehidupan dia. Tapi kalaulah niat seseorang itu tak baik, maka walaupun dalam benda baik dia sedang buat, menjadi tak baik. Sebagai contoh, solat. Solat ni baik tak baik? Adakah orang yang berani kata solat ni tak bagus? Solat ni tak bagus. Tapi memang ada orang saya pernah jumpa yang mana dia tak solat. Dia kata solat ni tak perlu. Dan ada banyak orang yang mempunyai pemahaman begitu. Antaranya ajaran Milah Abraham sesat, yang mana dia punya ni dia kata tak payah solat.
Dia kata tak payah solat. Kerana dia kata solat ni maksudnya diskusi. Tak mana dia dapat bahasa Arab. Dia kata solat ni maksudnya diskusi. Bila kita diskusi sesama kita tentang agama, maka tak payah solat. Maka kalaulah ikut pandangan ni, kita dah buat tazkirah ni, kejap lagi keluarlah, tak payah solat. Dan mereka punya ajaran ini masih banyak bertapak kat negara kita. Banyak. Saya pernah jumpa beberapa orang yang tinggal di Shah Alam yang ikut pemahaman ini, pemahaman Milah Abraham. Dia adalah banyak sebenarnya, cuma dia underground, dia tak menonjol. Tapi dia punya cara tu licik. Macam mana dia tarik orang untuk ikut ajaran dia? Dia buat kelas Al-Quran. Oh dahsyat. Dia dekat rumah kedai ke mana. Bukanlah kata semua kelas Al-Quran tak elok. Dia punya modus operandi dia adalah kelas Al-Quran. Maka dia pun ajar kita Quran. Ajarlah kita mula-mula dengan tajwid, dengan bacaan. Kemudian dia offer, nak tak masuk kelas seterusnya? Kelas seterusnya tadabbur. Tadabbur lagi best, boleh faham Al-Quran. Maka orang ni pun masuk. Itu level kedua. Dia ada lebih kurang 6 ke 7 level. Barulah dia tunjukkan belang dia sebenar. Dan dia punya tadabbur tu pun adalah tak boleh pakai Quran terjemah biasa. Kena pakai apa yang dia telah sediakan. Dia pilih ayat, bukan semua ayat, hanya ayat-ayat tertentu. Maka lama-kelamaan bila orang tu dah jatuh lagi dalam, maka dia dah tak boleh keluar. Maka dia ikutlah Milah Abraham. Daripada mula-mula niat nak mengaji Al-Quran, last kali menjadi tak solat. Kalaulah solat tu tak perlu, maka nescaya Nabi pun tak solat. Nabi tak payah solat sebab amalan Nabi dah bagus. Tetapi Nabi menjaga solat nak menunjukkan tak ada orang yang boleh terlepas tanggungjawab daripada solat. Maka tuan-tuan hati-hati. Takut nanti beberapa bulan datang dah tak nampak dah. Mana tuan-tuan akak ni? Oh, dia dah tak solat. Dia ikut silah. Dia kata diskusi agama cukup, tak payah solat. Ini benda betul, pengakuan yang saya dapat beberapa bulan lepas daripada salah seorang sahabat saya, sebab dia pernah mengaji dengan saya sebelum Covid. Tiba-tiba waktu Covid hilang. Mesej tak balas, call tak angkat. Sebab dia akan anggap orang yang tak ikut kumpulan dia adalah orang yang sesat. Kita pula sesat. Lalu dia akan putuskan hubungan dengan orang yang tak ikut kumpulan dia. Dan agama ni ada banyak nama sebenarnya. Kalaulah tuan-tuan tengok dekat Indonesia, orang yang solat raya sama saf lelaki perempuan, itulah sama. Dia nama dia Milah Abraham, dia ada banyak nama. Dia ada nabi dia tersendiri dan sebagainya. Kita bila dengar pun pening, tapi ada pengikut dia dan pengikut dia ramai. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita untuk menjaga niat, lagi-lagi untuk bekerja. Maka sebab itu dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita ada 3 niat yang boleh kita ada ketika mana kita nak melakukan sesuatu pekerjaan. Dan orang yang ada 3 niat ini, mudah-mudahan dia akan beroleh pahala. 8 jam dia bekerja, 9 jam, berapa jam dia pun dia bekerja, maka akan menjadi pahala untuk dia. Maka baginda Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu dia bekerja, yang pertama niat dia adalah untuk mencari yang halal. Ini adalah penting. Kita bukan sekadar nak mencari rezeki. Sebab tuan-tuan, ada orang yang apabila kita sebut benda ini haram, apa dia kata? Ini rezeki kot Allah bagi, macam mana boleh haram? Dia salah faham. Dia ingat bila sebut rezeki dia mesti halal. Walhal ada rezeki yang haram sebagai ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada seseorang manusia. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka yang pertama sabda Nabi SAW, bila kita nak keluar dia bekerja, maka niat kita mestilah untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita. Itu niat dia. Kita keluar je daripada rumah. Saya tak tahu tuan-tuan keluar pukul berapa. Mungkin ada yang jauh, keluar sebelum subuh, ada yang keluar lepas subuh. Bila kita masuk je kereta, niat dalam hati, ya Allah, aku nak mencari rezeki yang halal untuk keluarga aku. Sebab sebenarnya kalaulah kita dah terjebak dengan yang haram, maka Nabi sebut tak akan pernah cukup. Benda haram ni dia tak akan pernah cukup. Dia adalah umpama barah, dia adalah umpama ketagihan. Benda haram ni dia tak pernah cukup. Apa-apa jenis dosa pun, kalau tuan-tuan lihat sebahagian orang, moga Allah pelihara kita, dia dah bila buat satu dosa, dia nak buat yang lebih teruk daripada dosa yang dia dah terbiasa.
Sebab kenapa? Sebab nafsu ni Allah menjadikan dia tak pernah cukup kecuali dengan nikmat syurga. Yang boleh menjadikan dia rasa cukup adalah nikmat syurga. Adapun segala keindahan dunia ni, dia tak boleh memuaskan nafsu. Nafsu kita ni dahsyat. Sebab itu kalaulah nafsu seseorang itu teruk, maka dia tak akan pernah rasa puas. Sebab nikmat dunia bukan dijadikan untuk puas nafsu. Kita kalaulah ikut nafsu, berapa banyak kita nak makan? Kalau boleh satu restoran nasi kandar tu kita nak makan, kalau boleh. Tapi adakah perut kita boleh terima? Tak boleh. Bahkan lidah kita pun tak boleh terima. Kadang-kala bila kita dah makan sesuatu makanan, kita dah rasa lali, kita nak makanan lagi sedap, nak lagi sedap. Maka nafsu, Allah tak menjadikan nikmat dunia ini boleh mencukupi keperluan dia. Tapi bila seseorang itu terjebak dalam maksiat dan dosa kerana dia mengikut akan arahan nafsu, cadangan nafsu, maka menjadikan dia susah nak keluar daripada kesusahan dan cengkaman nafsu. Maka menjadilah dia ambil yang haram, dan sebenarnya takkan pernah cukup. Sebab yang haram dia tidak ada keberkatan. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, apabila nak bekerja, maka niatlah pada waktu itu dengan pekerjaan tersebut untuk mencari rezeki yang halal. Dan setiap hari bila kita nak keluar cari rezeki, kita baca doa yang Nabi ajar, Allahumma kfini, sama-sama tuan ikut, Allahumma ikfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkanlah untukku yang halal daripada aku terjebak mengambil yang haram. Setiap hari kita baca doa. Sebab benda ini Allah uji semua orang. Kadang-kala orang yang ada ilmu pun Allah uji. Orang yang kadang-kala solat pun Allah uji. Orang yang kadang-kala buat ibadah pun Allah uji. Bila diambil yang haram, dia tak dapat untuk tinggalkan. Maka bila kita niat tu, kita niat, ya Allah, aku nak mencari rezeki yang halal. Itu yang pertama. Niat yang kedua yang Nabi SAW ajar adalah supaya kita boleh berkongsi rezeki dengan keluarga kita yang terdekat. Maka bila kita keluar rumah dia, ya Allah, aku nak cari rezeki ni supaya aku boleh berkongsi juga dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dengan keluarga yang terdekat. Engkau murahlah rezeki aku. Maka itu niat yang kedua. Sebab itu kalaulah kita ada lebihan rezeki, maka siapakah mula-mula yang patut kita bagi? Adalah ibu bapa kita. Sebab itu Al-Quran sebut dalam surah Al-Baqarah pada juz yang kedua, yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada kamu apa yang patut mereka sedekahkan. Maka Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ma anfaqtum min khair, rezeki-rezeki baik yang mereka ada lebih daripada keperluan, falil walidain, maka bagi dulu pada ibu dan ayah. Kita kalau ada lebih rezeki, bagi ibu ayah dulu. Nombor 2, wal aqrabin, keluarga terdekat dulu. Nombor 3, wal yatama, anak yatim dulu. Nombor 4, wal masakin, barulah orang miskin. Maka Al-Quran menggalakkan kita bila kita ada lebih rezeki, utamakan ibu bapa dan keluarga terdekat terlebih dahulu. Itu niat yang ketiga. Niat yang kedua. Niat yang ketiga dalam hadis Nabi ajar, kalaulah ada rezeki lebih, niat untuk berkongsi dengan jiran tetangga. Ini kita kat bandar susah. Kadang-kala ada orang saya jumpa, dia tak kenal pun jiran dia siapa. Dia tak kenal. Itu memang real. Dah berapa tahun dah duduk sini bang? Contoh akak. Oh dah lama dah 10 tahun. Oh jiran siapa? Jiran. Dia macam pos kejap. Jiran. Dia macam tak tahu selama ni dia ada jiran. Dan ramai orang dia tak tahu dia ada jiran. Dia tak kenal pun jiran dia siapa. Itu yang kadang-kala kita baca surat khabar, ada jiran ni dia pergi bercuti mana-mana, bila dia balik rumah dia kosong. Kenapa rumah dia kosong? Perompak datang siang hari, kosongkan rumah dia, bawa lori. Jiran ni nampak, sebab dia tak kenal jiran, nak pindah rumah ke tuan? Padahal tu perompak. Dia tak tahu tu jiran dia. Maka dalam hadis Nabi mengajar, kalaulah kita ada rezeki, maka niat untuk kita kongsi dengan jiran. Dan sebenarnya kalau kita bagi kepada jiran, pahala yang sangat besar.
Sebab itu ada seorang sahabat yang miskin bernama Abu Zar. Nabi kata, wahai Abu Zar, kalaulah kamu tak ada apa-apa nak bagi jiran, maka bagilah hatta kuah kepada jiran. Nak menunjukkan berkongsi dengan jiran rezeki walaupun pada kadar yang paling minimal sekali. Maka kadang-kadang kita kongsilah sekeping roti canai dengan jiran, ataupun goreng pisang sebiji. Macam orang dulu buat sangat bagus kat kampung-kampung, kan dia kongsi sebiji 2 kuih. Kita kalau kat bandar kita rasa malu, tapi orang yang buat dulu sebenarnya adalah sunnah Nabi SAW. Maka ini adalah 3 niat yang Nabi SAW ajar. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan dalam rezeki kita apabila kita lakukan tugasan kita sebaik mungkin dengan penuh amanah dan integriti, insya-Allah. Maka telah habis masa, insya-Allah. Kita akan sambung. Tak ada sambung dah, saya bukan bulanan. Suka-suka je, suka-suka dia kata sambung. Lalu Allahumma salli alaihi, kita akan jumpa lagi insya-Allah di pertemuan yang lain. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu, saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, kerana hanya Allah yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.